Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid? Diharapkan semua murid dalam keadaan sihat sejahtera. Saya, Cikgu Afan akan mengajar kalian subjek Bahasa Melayu yang bertajuk Pembayaran dalam Talian. Untuk pengetahuan murid-murid, tajuk Pembayaran dalam Talian ini terdapat pada muka surat 64 dalam buku teks Bahasa Melayu tahun 6. Diharapkan semua murid sudah pun bersedia untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Standard pembelajaran pada hari ini iaitu 2.5.1 membaca dan memahami bahan untuk memindahkan maklumat dalam bentuk grafik. Objektif pembelajaran atau OP pada hari ini iaitu pada akhir pembelajaran dan pemudahcaraan, murid akan dapat membaca dan menjelaskan sebuah teks petikan mengenai pembayaran dalam talian untuk memindahkan 5 maklumat dalam bentuk peta alir. Yang kedua, mencatat 5 maklumat daripada sebuah teks petikan mengenai pembayaran dalam talian dalam bentuk peta alir. Kriteria kejayaan atau KK pada hari ini iaitu murid berjaya membaca dan menjelaskan sebuah teks petikan mengenai pembayaran dalam talian untuk memindahkan 5 maklumat dalam bentuk peta alir mengikut urutan yang betul. Kedua, murid berjaya mencatat 5 maklumat daripada sebuah teks petikan mengenai pembayaran dalam talian dalam bentuk peta alir mengikut urutan yang betul. Pernahkah murid-murid melihat ibu dan ayah melakukan pembayaran bil elektrik secara dalam talian? Bagus, tentunya ada ibu bapa murid-murid yang pernah melakukan pembayaran bil elektrik secara dalam talian. Lihat dalam skrin yang cikgu tunjukkan di sini ialah laman Sesawang Tenaga Nasional Berhad ataupun TNB. Di sinilah ibu bapa kamu boleh melakukan pembayaran bil elektrik. Tentunya, pembayaran bil elektrik mahupun bil-bil yang lain seperti bil air ataupun bil internet mahupun bil astro dapat dilakukan dengan lebih mudah dan cepat serta dapat menghentikan penularan wabak pandemik COVID-19 kerana ibu bapa murid-murid tidak perlu keluar dari rumah dan boleh membayar bil-bil tersebut di rumah sahaja melalui internet. Mari kita sama-sama membaca teks petikan ini dengan sebutan dan intonasi yang betul. Ibu, berhati-hati jika membayar bil elektrik melalui internet, kata Amar. Amar, boleh tolong ibu? Tanya Puan Aminah. Boleh ibu, jawab Amar. Amar pun menerangkan cara pembayaran bil dalam talian kepada ibunya. Puan Aminah memasukkan kata pengenalan diri. Selepas itu, beliau menaip kata laluan. Puan Aminah tidak menggunakan nombor yang mudah dikenal pasti seperti nombor kad pengenalan. Sebelum itu, Puan Aminah memastikan laman Sesawang yang dilayarinya betul. Beliau tidak mahu tersilap semasa memberikan maklumat peribadi. Beliau amat berhati-hati walaupun diminta atas urusan rasmi. Langkah seterusnya, Puan Aminah mengklik bahagian pembayaran bil. Beliau mengisi maklumat seperti nama penuh, nombor akaun dan jumlah bayaran. Selepas menyemak maklumat pembayaran itu, beliau mengklik butang pengesahan. Akhir sekali, beliau mengklik butang keluar setelah beliau memastikan segala maklumat pada skrin itu betul.
Ibu, saya akan membuat peta alir tentang cara pembayaran bil dalam talian. Peta alir ini akan memudahkan ibu untuk membuat pembayaran bil-bil lain, kata Amar sambil memegang sebatang pensil dan sehelai kertas. Seterusnya, mari kita mengecam idea utama mengenai langkah-langkah pembayaran bil elektrik berdasarkan petikan tersebut. Baiklah murid-murid, sekarang mari kita sama-sama menganalisis maklumat dalam teks petikan ini mengenai langkah-langkah tentang pembayaran bil dalam talian. Langkah-langkah di situ cikgu pun sudah membantu murid-murid dengan melabelkan maklumat tersebut dengan bintang yang bernombor. Jadi di sini mari kita teruskan dengan bintang yang pertama di situ telah dilabelkan dengan angka 1. Jadi di sini angka 1 bermaksud langkah yang pertama. Mengapakah cikgu letakkan bintang pertama dalam maklumat memastikan laman sesawang yang dilayarinya betul? Ya, tepat sekali sebabnya maklumat ini sebagai langkah pertama kerana adanya perkataan ataupun kata kunci sebelum itu. Maka apabila adanya perkataan sebelum itu, maklumat ini mestilah berada pada awal langkah yang pertama. Walaupun maklumat ini berada dalam perenggan yang ketiga. Baiklah, mari kita lihat langkah yang kedua. Langkah yang kedua di situ, cikgu sudah nyatakan memasukkan kata pengenalan diri. Itu ialah langkah yang kedua. Selepas memasukkan kata pengenalan diri, kita lihat bintang yang ketiga, iaitu langkah yang ketiga, menaip kata laluan. Jadi di sini kita dapat faham bahawa langkah yang pertama, memastikan laman sesawang yang dilayarinya betul. Dan langkah yang kedua, memasukkan kata pengenalan diri. Dan yang ketiga, menaip kata laluan. Seterusnya, mari kita lihat bintang yang keempat. Bintang yang keempat ini membawa maksud langkah yang keempat. Jadinya di sini, murid-murid perlu faham bahawa maklumat yang keempat ini merujuk mengklik bahagian pembayaran bil. Itu ialah langkah yang keempat. Seterusnya, langkah yang kelima, lihat dalam bintang yang bernombor 5 itu, beliau mengisi maklumat. Jadi, kata kuncinya ialah mengisi maklumat. Murid-murid kamu lihat di situ ya, seperti nama penuh, nombor akaun dan jumlah bayaran, itu tidak perlu ditulis. Sebab perkara ataupun butiran itu merujuk kepada maklumat, iaitu mengisi maklumat. Jadi, kita mahu idea utama sahaja. Idea utamanya mengisi maklumat. Jadi, idea sampingannya tu, contoh-contoh tu, nama penuh, nombor akaun dan jumlah bayaran tu tak perlu. Jadi, hanya cukup sahaja maklumatnya ialah mengisi maklumat. Dan kita lihat bintang yang keenam. Murid-murid lihat di situ, cikgu sudah pun gariskan menyemak maklumat pembayaran itu. Cukup itu sahaja. Jadi itu merupakan langkah yang ke-6. Dan kita lihat langkah yang ke-7, iaitu dalam bintang yang ke-7 itu, mengklik butang pengesahan. Dan akhir sekali kita lihat langkah yang terakhir, iaitu bintang yang dilabelkan dengan nombor 8. Lihat perkataan yang cikgu gariskan di situ, mengklik butang keluar. Jadi di sini murid-murid perlu faham bahawa setiap langkah-langkah ini perlu dinyatakan mengikut urutan supaya tidak berlaku masalah sewaktu melakukan pembayaran bil secara dalam talian. Diharapkan murid-murid dapat memahami cara-cara untuk membayar bil secara dalam talian dengan sebaiknya. Baiklah murid-murid, mari kita melengkapkan peta alir ini mengenai langkah-langkah pembayaran bil elektrik dengan merujuk slide aktiviti
kedua tadi. Tuliskannya dalam buku pemahaman. Baiklah murid-murid, sekarang cikgu sudah paparkan peta alir. Dan peta alir ini sebenarnya membantu murid-murid untuk melakukan ataupun menjelaskan maklumat mengikut urutan. Jadi di sini amatlah sesuai. Peta alir ini digunakan untuk menyatakan ataupun menjelaskan tentang langkah-langkah sesuatu maklumat itu dilakukan. Jadi di sini murid-murid perlu mengisi peta alir ini dengan maklumat-maklumat yang telah kita bincangkan dalam aktiviti kedua tadi yang dilabelkan dengan bintang yang bernombor. Jadi di sini murid perlu tulis semula maklumat tadi ke dalam peta alir ini dan tuliskannya dalam buku pemahaman. Diharapkan murid-murid dapatlah menyiapkan tugasan ini dengan sebaiknya. Selamat berjaya ya murid-murid. Semoga kita bertemu lagi dalam pembelajaran dan pemudahcaraan pada hari yang lain. Sekian, terima kasih.